Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi تنهل به العقل وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tahun ini kita masih lagi diberi kesempatan, masa, ruang dan peluang untuk sama-sama berada di dalam bulan Ramadan yang mulia. Ramadan Karim, Alhamdulillah. InsyaAllah saya akan membawakan tajuk berkenaan dengan Nuzul Al-Quran, pengajaran di sebalik penurunannya. Alhamdulillah, seperti yang kita maklum, sebelum ni terdapat pelbagai penerangan tentang penurunan nuzul Al-Quran bila masuknya pada 17 Ramadan pada setiap tahun. Jadi secara keseluruhannya, apakah yang kita faham tentang nuzul Al-Quran? Apakah yang kita faham tentang penghayatan nuzul Al-Quran di sebalik penurunan Al-Quran? Yang pertama, seperti yang kita maklum, surah Al-Alaq, iaitu ayat 1 sehingga ayat 3 merupakan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melihat kepada tajuk surah iaitu surah Al-Alaq, maksud surah Al-Alaq itu sendiri yang bermakna segumpal darah ataupun proses kejadian manusia. Bermakna di situ kita melihat bahawa manusia ni tidak bergantung sendirian, tetapi manusia ini perlu kepada pencipta, Al-Khaliq. Penceritaan surah Al-Alaq itu menjelaskan bahawa manusia perlu kepada pencipta, yang mana manusia perlu berfikir untuk mengkaji dan untuk mencari kebenaran di sebalik apa yang telah dikurniakan oleh Al-Khaliq. Bagaimana diri kita ni nak mencari pencipta, seperti yang terkandung dalam syariat, seperti yang terkandung dalam rujukan utama kita Al-Quran dan juga Al-Hadis, serta ijma' dan juga qiyas. Manusia ini tidak berdiri sendiri. Manusia perlu kepada satu pegangan yang kukuh. Seperti mana negara kita sekarang ni adanya undang-undang, begitu juga manusia perlukan kepada sumber rujukan. Dan di sini pentingnya sumber rujukan kita yang pertama ialah Al-Quran. Manusia ini tidak boleh
hidup sendirian, tetapi manusia perlu kepada satu arah tujuan, iaitu pegangan yang boleh mendorong mereka menuju kepada kebaikan. Di mana perlu ambilnya, iaitu berdasarkan kepada Al-Quran. Manusia ini diciptakan untuk bersyukur. Kita sentiasa mengingati Allah, dan juga sentiasa kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Penghayatan kita kepada Al-Quran. Kalau kita lihat, semua manusia perlu menghayati penghayatan kepada Al-Quran. Jadi kita kecilkan skop kepada ahli keluarga kita sahaja. Okey, baik. Macam mana kita nak tengok keluarga kita ni menghayati dan memahami di sebalik penurunan nuzul Al-Quran? Yang pertama, ati Allah wa ati Rasul. Kita tengok kepada keluarga kita. Adakah keluarga kita ni taat kepada Allah dan taat kepada Rasul? Dari segi mana kita nak tengok ketaatan tersebut? Kita boleh nilai dari segi penjagaan solat. Cuba ibu ayah tengok diri kita sendiri, diri anak-anak kita, cukup tak solat kita 5 waktu sehari semalam? Tengok solat diri sendiri, tengok solat anak-anak. Kalau cukup, alhamdulillah. Kalau tak cukup, kita perlu kaji dan kita perlu semak balik di mana keadaan yang menyebabkan anak kita tidak dapat menunaikan solat 5 kali sehari semalam. Cuba kita buat checklist. Sama ada dia masih lagi belum diajar, sama ada dia tidak diingatkan, ataupun sama ada lalai. InsyaAllah, kalau kita sentiasa melihat kepada penghayatan Al-Quran, InsyaAllah, jadi kita boleh membentuk anak kita. Yang pertama sekali, mendirikan solat. Kita tanamkan dalam diri mereka, solat itu tiang agama. Yang kedua, penghayatan di dalam keluarga boleh kita lihat dari segi pembacaan Al-Quran. Tengok anak-anak kita, dan kita pandang diri kita, ibu ayah, sejauh mana kita menghayati nuzul Al-Quran. Okey, baik. Tengok anak kita. Adakah anak kita mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik? Kalau anak tidak mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik, apa usaha kita? Apa peranan kita sebagai ibu bapa untuk membolehkan anak-anak kita ni membaca Al-Quran dengan baik? Sama ada kita usahakan untuk menghantar kepada ustaz-ustazah. Dan yang terbaik sekali ialah ibu bapa itu sendiri yang mengajar anak-anak untuk membaca Al-Quran. Tidak salah untuk kita menghantar kepada ustaz atau ustazah di luar. Tetapi adalah lebih baik kalau kita sendiri yang mendidik dan mengajar anak-anak kita. Jadi mungkin persoalan yang timbul, ustaz, saya pun tak dapat nak baca Al-Quran. Janji kita berusaha untuk menghantar anak kita untuk belajar Al-Quran. Itu termasuk dalam penghayatan dalam keluarga kita. Dan ada lagi, banyak lagi penghayatan lain. Dan contoh yang paling hampir, perlu juga kita lihat dari segi aurat keluarga. Tengok dari segi pemakaian keluarga kita. Bila keluar dari rumah, anak-anak kita, adakah dia menutup aurat? Terutamanya yang sudah balik, sama ada lelaki maupun perempuan. Kita perhatikan anak-anak kita. Dan ibu ayah, kalau boleh kita lihat diri kita sendiri, isteri kita, suami kita, sama ada kita menunjukkan contoh yang terbaik kepada anak-anak ataupun tidak. Sebab kalau kita gagal untuk membentuk anak kita, sama ada untuk solat, untuk baca Al-Quran dan untuk menutup aurat, maka banyak lagi kegagalan-kegagalan lain yang akan timbul dalam keluarga kita. InsyaAllah, kalau kita berjaya membentuk anak-anak kita akhlak yang baik, peribadi yang mulia,
jaga solat, insya-Allah keluarga kita akan bahagia. Kita fokuskan kepada keluarga kita. Kita nak keluarga kita hidup bahagia dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah banyak lagi kalau kita nak kupaskan banyak lagi penghayatan-penghayatan di sebalik nuzul Al-Quran ini. Tetapi pada malam ini insya-Allah dalam masa yang ringkas ini kita sama-sama cuba fahami perkara-perkara yang dinyatakan tadi. InsyaAllah dia akan memberi satu kesan dan impak yang baik kepada kita semua. Okay, baik. Saya sudahi tazkirah ringkas pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.